Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Puan Syaza Alaina, Puan Mimi Ikin, Puan Azian, thank you for joining. Okay, so hari ni kita akan bincang mengenai topik OPK, okay, dan juga bila waktu yang sesuai untuk bersama. Okay, so kali ni apa kita akan buat macam sesi-sesi yang sebelum ni. Apa yang kita akan buat ialah saya akan bincangkan mengenai OPK, and pada first 20 minit ataupun setengah jam, dan lepas tu kita akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh anda semua. Okay, so kalau nak tanya soalan, nak start tanya pun boleh, tapi saya akan scroll down lah daripada atas sampai ke bawah. Okay, so OPK, what is OPK? OPK adalah ovulation prediction kit, ya. Ramai yang tanya OPK tu apa, ya? Sebab bila kita tulis OPK tu, ramai yang baru mengetahui ada such thing as OPK. So OPK ni basically adalah ujian daripada sampel air kencing untuk melihat kepada sama ada ovulasi akan berlaku ataupun telah berlaku, dengan dia basically apa yang terjadi ialah bila wanita tu dia buat sampel air kencing, lepas tu dia dip dengan macam ada strip tu, macam urine test juga, okay, macam urine pregnancy test punya kit, okay, and then dia tengok kalau ada double line ke tak. Okay, tapi kit ni dia basically melihat ataupun dia detect hormon, dia panggil hormon LH. Okay, so kalau ada sesiapa yang pernah tengok kitaran wanita, kitaran haid wanita dengan hormon-hormon tu, so apa yang kita check semuanya masa OPK ni adalah hormon LH tu. So uniknya hormon LH ni, dia basically dia naik mendadak. Okay, dia panggil LH surge, ya. Dia bukan naik perlahan, landai dia punya naik dia, tapi dia naik mendadak, and then lepas tu dia pun turun mendadak. So apa maksudnya? Maksudnya ialah OPK tu dia waktu dia singkat untuk dapat detect double line. Okay, so dan kadang-kadang within 6 hours je dia boleh tukar daripada positif jadi negatif, atau daripada negatif jadi positif. Okay, so itu yang berlaku masa kita buat OPK. Okay, so dia galakkan untuk buat OPK pada waktu subuh. So bila waktu subuh tu adalah waktu yang dekat dengan ovulasi. Okay, so contohnya lah wanita tu dia punya kitaran haid dia tetap, ya, 28 hari. Okay, so dia akan ovulasi dalam 2 minggu sebelum haid dia. Maksudnya kita macam back retrospectively lah, tengok backward. So dia basically kalau dia dapat haid hari ni, maksudnya 2 minggu ataupun 14 hari sebelum ni dia ada ovulasi. Okay, so basically kalau kitaran haid tu tetap 28 hari, maka kalau dia buat OPK dalam 14 hari sebelum haid dia, insyaAllah dia akan dapat positif. Okay, so kalau kitaran dia 30 hari, okay, maksudnya dia punya waktu ovulasi tu lambat sedikit, macam hari ke-16 macam tu. Okay, so OPK ni dia digunakan untuk detect bila waktu ovulasi, dan maksudnya bila nak bersama lah, lebih kepada nak time nak bersama. Okay, so basically OPK boleh digunakan untuk wanita yang mempunyai kitaran haid yang tetap. Okay, kalau kitaran haid dia tak tetap, maka sukar nak detect ovulasi tu bila. Okay, sebab kalau kitaran dia sekejap 30, lepas tu jadi 40, jadi 45 hari, so OPK tak boleh sebenarnya digunakan untuk wanita yang kitaran haid dia tak tetap. Okay, hanya untuk wanita yang kitaran haid dia tetap, more or less lari 1 atau 2 hari macam tu, ya, tak adalah jauh sampai seminggu atau 2 minggu ataupun sebulan. So itu tak boleh nak digunakan OPK, sebab kita tak tahu bila nak test. Okay, takkanlah kita nak test setiap hari, ya. Sebab ada yang mengesyorkan buat OPK tu daripada hari pertama haid, ya. Tapi kalau kita baca OPK tu, dia nak detect hormon LH, hormon luteinizing hormone, ya. So basically hormon LH tu dia punya surge pada waktu ovulasi ataupun pada waktu subuh. So kalau nak buat daripada awal tu, berapa strip OPK yang perlu digunakan, ya. Dan juga sometimes rasa setiap hari nak kena check, macam will add into the stress lah of the couple. Okay, so that's why OPK ni boleh digunakan hanya untuk wanita yang mempunyai kitaran haid yang regular, yang tetap, yang lebih untuk memperkuatkan lagi waktu dia nak tahu bila nak bersama. Okay, tetapi secara general rules, okay, kalaulah
kitaran haid you tetap, maksudnya ovulasi tu berlaku. Okay, so tak perlulah kita nak buat OPK setiap kali period, setiap kali kitaran haid, sebab kita tahu ovulasi tu berlaku. Kita hanya perlu detect bila waktu subuh kita dengan simptom-simptom waktu subuh, seperti antaranya ialah yang paling reliable adalah mucus, mucus cervical mucus, yang kita dapati dia macam watery discharge, dia macam lendir yang jernih, orang panggil putih telur. So itulah dia antara symptoms ataupun tanda-tanda waktu subuh. Okay, so kalau nak buat OPK setiap kali kitaran haid, setiap hari nak buat, ataupun kita tak tahu bila nak buat, so kadang-kadang ini akan menambahkan stres kepada couple. Dan bila dah dapat dua line ataupun dapat line yang sama dan kena bersama, so dia tak macam natural sangat, you rasa macam a chores, macam something yang macam beban. Okay, so that's why kalau kita tengok dari segi advice daripada guidelines untuk couple nak mengandung, kita suruh dia basically galakkan bersama dalam seminggu tu 2 hingga 3 kali seminggu untuk naikkan chance dia mengandung. Sebab kita kena faham sperma tu berada dalam rahim sampai 5, ada yang kata sampai 7 hari. So basically kalau regular intercourse 2-3 kali seminggu, insyaAllah ada sperma tu menunggu ketibaan telur tu. Okay, sebab telur tu available hanya 24 jam sahaja selepas ianya dilepaskan, selepas ovulasi. So dia basically dia a bit berharga lah, sebab telur hanya available untuk bersenyawa selama 24 jam, tapi untuk sperma dia boleh berada dalam rahim sampai 5 hari ataupun ada yang sampai 7 hari. Okay, so secara general rules bersama kerap, okay, tak semestinya hanya pada waktu subuh. Sebab kadang-kadang masa waktu subuh tu kadang-kadang kita sibuk ataupun kita penat, ataupun tak ada mood ke, so sometimes it's a bit hard dan dia tak natural sangat. Okay, so tapi of course OPK tu dia membantu, dia mengiyakan ovulasi nak berlaku. Okay, tapi tak semestinya perlulah dibuat oleh couple-couple yang TTC terpulang. Setengah couple dia nak buat, setengah tak berapa keen nak buat, that's fine. Okay, as long as bersama tu kerap. So ada juga yang excited, OPK dapat 2 line tapi tak bersama, so it's like okay. So dan juga kalau nak buat OPK, kena faham yang sometimes kita termiss double line tu. Tak semestinya waktu itu kita tak ovulate, sebab kita tahu yang LH surge tu, yang hormon yang naik tu, dia naik mendadak dan turun pun mendadak. So kita might termiss on that. So antara simptom yang membantu adalah simptom natural seperti lendir cervix, yang di mana yang kita nampak macam putih telur tu. So itu boleh kita gunakan untuk membantu kita untuk tahu waktu bila nak bersama ataupun waktu subuh kita. Okay, so bila paling waktu bersama yang boleh meningkatkan kita punya chance untuk mengandung. Okay, so ada satu kajian dia tunjuk bila hari ovulasi, okay, 1 hari sebelum ovulasi, 2 hari sebelum ovulasi ke 1 hari selepas ovulasi, bila yang patut bersama yang boleh meningkatkan chance dia mengandung. So bila diorang buat kajian, actually bersama 2 hari sebelum ovulasi, chance untuk mengandung lebih tinggi daripada bersama pada hari ovulasi itself ataupun 1 day after ovulasi. Okay, so at the back of our mind, kita tahu chances dia lebih tinggi sebelum ovulasi. So masa kita buat OPK tu, bila dah sama tu, dan basically bolehlah bersama. Okay, tak perlu dapat line dua-dua terang macam betul-betul terang. Okay, sebab kita tahu sperma boleh berada dalam rahim lama, dan juga waktu yang paling tinggi chance untuk mengandung 2 hari sebelum ovulasi. Okay, so itulah yang digalakkan dari segi daripada journal, daripada guideline yang menggunakan evidence base lah. Okay, so kalau nak tengok yang graf tu ada kat dalam Insta, boleh tengok lagi dan memahami lebih mengenai bila waktu bersama. Tapi
kadang-kadang kalau kita kata hanya bersama masa ovulasi, masa waktu subuh je bersama, so sometimes couple mungkin penat, mungkin ada plan hari tu, mungkin ada komitmen lain, so lebih relax, lebih senang untuk bersama antara 2 hingga 3 kali seminggu. So that will be good. Okay, sebab kadang-kadang bila kita tanya couple TTC, okay, macam mana so far, berapa lama dah mencuba, so then dia orang kata okay, kita orang dah berumah tangga dah 2 tahun dok, tapi actually kita orang not really mencuba. Lepas tu and then kita tanya kenapa, apa maksud tu tak not really mencuba, maybe kita bersama mungkin sebulan sekali ya, ataupun maybe boleh kira lah 1 atau 2 kali je sebulan. So that is not a good try. Okay, so kena kerapkan lagi bersama supaya peratus untuk mengandung tu lebih tinggi. So sometimes kita kena really look back whether kita actually betul-betul mencuba ke tak. So kadang-kadang kita stress tengok line tak double, kadang-kadang kita tengok buat OPK everyday, sekali tengok oh tak dapat ovulasi, and then we stress about it, but actually apa yang kita perlu buat hanyalah kerapkan bersama. Okay, so in the end not sebab 2 line tu, tapi lebih kepada untuk bersama. Okay, so that is the gist about it. Okay, so memang kadang-kadang bila kita check setiap pagi ataupun setiap siang nak check, tengoklah the line tu nampak 1 ke nampak 2 ke, kadang-kadang juling mata juga tengok tengok kadang-kadang nampak 1 je line, tapi nampak macam ada sama-sama dah naik ya. So not to stress about it, because kita tahu in the end apa yang kita kena buat adalah bersama. Alright, rather than nak pastikan line tu betul-betul cantik 2 line. Okay, alright. Ada juga yang pakai digital, okay, sebab line tu dia macam rasa macam tak boleh nak nampak betul ke 2 line ni. Okay, so ada yang pakai digital, dia ada smiley face ya, dia ada tanda yang lebih jelas tapi it's all up to you, because kita tahu kalau cycle tu regular, ovulasi akan berlaku. Kalau cycle tak regular, memang kita tak galakkan pakai OPK, sebab tak tahu bila nak check. Okay, sebab takkan kita nak check sepanjang 40 hari, 60 hari, sebab it's too long. Okay, so kalau lah cycle tak regular, kena check kenapa cycle tak regular, dan maybe selalunya perlukan rawatan kesuburan untuk bantu ovulasi berlaku. Okay, so that's mainly about ovulasi, OPK, dan juga timing untuk bersama. Okay, ada juga yang kata kadang-kadang susah juga sebab bila strip tu tak tahu accurate ke tak. Tengok dia orang ada pakai apps, dia pakai OPK, ada tengok juga symptoms. So banyak alat ataupun gadget dia yang boleh digunakan pada waktu yang sama. Sometimes pening tengok ovulasi strip kata masih lagi 1 line, lepas tu tapi apps kata inilah hari yang subuh and then symptoms. So those are the things sometimes it's a bit difficult. Dari segi perubatan, ada tak cara lain untuk check ovulasi tu? Yes, kita ada, tapi kita check hormon progesteron, yang tu yang ramai yang kata hari ke-21. Okay, so hari ke-21 tu adalah hari di mana progesteron tu akan tinggi selepas ovulasi berlaku. Tapi bila kita cek darah tu, dia lebih kepada retrospektif ya, maksudnya kita tahu masa tu ada ovulasi, bulan ni ada ovulasi, tapi bukan ovulasi pada masa tu. Okay, so dan dia juga tak semestinya hari ke-21. Hari 21 untuk cycle 28 hari. Okay, so hari 21 tu ataupun mid-luteal phase tu akan berubah sekiranya cycle kita panjang ya, cycle kita tak menentu, so kita tak boleh nak check ovulasi. So a bit difficult juga. Okay, so that's why kalau cycle tak regular, kena check kenapa. Alright, okay. So apa saya buat sekarang ialah saya start jawab soalan. So kalau ada apa-apa soalan, you all boleh tanya dan saya akan scroll down and then kita akan go through soalan-soalan yang you all dah semula tanya. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dan saya akan akan go through one by one insyaAllah, sampailah baby insyaAllah dalam masa setengah ataupun 40 minit lagi. Okay, alright. So kalau kita tengokkan daripada sini, daripada audience kita, soalan pertama yang ditanyakan oleh Puan Hanisha,
So salam dok, nak tanya kalau period tak tetap tapi kita guna hari-hari tak apa ke? Oh, susah ni. Kalau period tak tetap boleh guna hari-hari, tapi masalahnya berapa banyak strip tu kita nak pakai tu. Okay. So kalau period tak tetap, kita kena tahu kenapa period tak tetap. Kena check kenapa period tak check, period ni tak menentu. Kenapa sekejap pendek, sekejap panjang ataupun tak datang. Selalunya polycystic ovarian syndrome will be top in our list. Dan kalau polycystic ovarian syndrome, dia tak boleh ada ovulasi sendiri. Selalunya kita kena bagi ubat bantu untuk matangkan telur dia. Okay, so macam ubat Clomid, ubat letrozole, yeah? So itu yang kita akan bagi untuk bantu telur tu matang, besarkan dia supaya ovulasi tu berlaku. So kita kena faham ovulasi berlaku 2 minggu lepas tu you akan dapat period. So waktu ovulasi dan 2 minggu tu adalah fix. Okay, tu adalah fix. Tapi waktu bila telur tu nak besar, yang tu tak fix. Yang tu can take more than 2 weeks ataupun 3 weeks. Itu yang berlaku untuk wanita yang kitaran haid dia tak menentu. Okay, so boleh tu boleh, tapi it will be tricky and it can be at a lot of anxiety juga. Kenapalah tak double line kalau period panjang sangat. Okay. Dan seterusnya TTC diary by Mira. Assalamualaikum dok, dah dinner ke? Oh, alhamdulillah dah. Try makan dinner selalunya sebelum maghrib. Okay. So tapi make sure tak kantor pukul 10 jangan makan apa-apa. Okay, thank you Puan. Okay, Puan Cik Zila. Hai dok, kalau yang PCOS macam mana nak buat? Sebab haid pun tak tentu, ovulasi pun tak tahu bila. Dok, ada cadangan boleh sesuai untuk buat OPK? Yes. So untuk orang wanita PCOS ataupun period tak tentu, memang susah nak buat OPK. Dan in fact kalau kita tengok indication nak buat OPK, period tak tentu is not an indication untuk buat OPK. So OPK ni bukan untuk semua orang. Okay. So kalau period dia tak tentu, kena check kenapa tak tentu. Kena mungkin dapat bantuan ubat macam Clomid ataupun letrozole untuk wanita yang ada PCOS terutamanya. Okay. Alright. Okay, TTC dari Mira. Doktor, buat accurate tak untuk confirmkan ovulasi? BBT. Doktor, BBT tu apa? Body basal temperature, right? So body basal temperature ni adalah salah satu. So apa yang dia buat ialah dia check suhu badan dia. Okay. Yes, boleh buat, tapi you kena buat dengan temperature, dengan thermometer yang very very accurate, yang dia boleh detect 0.1 punya difference in your temperature. Okay, so it's a bit tricky juga. Okay, sebab you nak kena ambil pada dengan thermometer yang accurate. Okay, dan juga nak detect, make sure that you dapat body temperature yang bacaan yang betul, sebab dia punya suhu naik tu sikit saja. Okay, so it's a bit tricky juga. Okay, so that's why some people diorang buat thermometer, diorang buat OPK, diorang tengok juga symptoms dari segi keputihan tu. Dia pakai apps juga. Okay, so banyak juga barang yang boleh gunakan untuk ovulasi. Ada juga yang datang check hari ke-21 ataupun tengok sama ambil darah, tengok sama ada hormon progesteron dia tinggi ke tak, nak tengok ada tak ovulasi. Okay, so itu yang berlaku. Alright, so kita scroll down lagi, tengok kalau ada apa-apa soalan lagi yang boleh saya jawab dekat sini. Okay. Okay. Okay, Puan Ain Rahman 8988. Doktor, waktu subuh ada ke on Lukrin? Waktu subuh, okay, maksudnya kalau dia ambil Lukrin, ada taklah waktu subuh? So it's a bit difficult sebab Lukrin tu basically dia suppress estrogen ataupun dia suppress ovarian activity, activity ovary yang mengeluarkan estrogen tu. So dari segi kitaran hormon tu dia dah kacau dah. Okay, so majority of the time bila dah on Lukrin, ovulasi tak berlaku sebab dia suppress ovarian activity. Okay, so jaranglah dapat ovulasi while on Lukrin, unless kesan ubat Lukrin tu dah hilang ataupun dia punya suppression kepada ovary tu dah kurang.
dan di mana ovulasi ovary dah mula aktif dan ovulasi boleh berlaku. Contohnya dia ambil Lukrin sebulan, lepas tu next month dia tak ambil Lukrin, okey. Mungkin the next month tu suppression dah tak ada ataupun dah kurang. So di mana ovary tu dah aktif semula dan ovulasi boleh berlaku. Tapi while on Lukrin, katakan Lukrin untuk 3 bulan ataupun untuk 6 bulan, usually masa tu ovulasi tak berlaku. Okay, in fact some women dia tak dapat period. Mungkin the first month on Lukrin dapat period, tapi the next month onward dia tak dapat period langsung, ya, sebab dia dah dapat macam suppression dari segi ovary dia, dan dia dapat macam hot flush, dia dapat kulit dia kering, ya, sakit-sakit badan. Tu adalah symptoms menopause akibat daripada ubat Lukrin tu lah. Okay? Tapi ubat Lukrin ni hanya sementara, maksimum dos you boleh ambil sampai 6 bulan sahaja. Okay? Sebab dia boleh ada efek lain. So dari segi recommendation hanya untuk 6 bulan. Majority of the time diorang ambil untuk 3 bulan hingga 6 bulan. Selepas tu kena ada plan, sama ada nak mengandung macam mana, sama ada nak bagi masa untuk naturally ataupun terus buat rawatan fertility. Sebab wanita yang on Lukrin selalunya adalah disebabkan oleh endometriosis. So kita nak tidurkan radang endometriosis tu, and then sebelum dia naik aktif semula, kita nak you pregnant balik. Okay, so berhati-hati selepas Lukrin tu off. Okay, kena bincang dengan doktor you. Okay, berapa lama Lukrin and what's next after Lukrin. Sebab isunya ialah ramai yang on Lukrin sementara, and then lepas on Lukrin tak ada plan. So what happen, endometriosis tu naik balik. Okay, so mungkin ada cyst, mungkin datang sakit balik, ya. So by the time, then sometimes terpaksa buat balik all over again, ya, na'udzubillah, and then that's when kita miss the golden time. Okay, so please discuss dengan doktor. So doktor, berapa lama Lukrin? Okay, selepas ni macam mana? Apa kita punya plan? Okay, berapa lama kalau nak suruh natural, berapa lama? Okay, sebab dia kena ada pengawasan, sebab kita takut nanti endometriosis tu boleh naik semula. Okay, alright. Okay, soalan seterusnya Zack and Zack 21. Salam dok, OPK memang kena buat waktu yang sama setiap hari ke? Well, tak semestinya. Okay, ramai yang buat masa awal bangun pagi, tapi ada juga yang saya baca, ya, galakkan buat dalam mid day, macam hari ke pukul 10 pagi, ya, ataupun tengah hari macam tu, untuk check level hormon tu. Tak semestinya pada hari waktu yang sama. Okay, tapi sometimes sebab hormon LH tu dia naik, dia mendadak macam tu, and then turun pun mendadak. So sometimes masa waktu subuh tu you might want to do 2 kali, macam pagi dengan petang, atau pagi dengan malam sikit. Sebab kadang-kadang masa pagi tu boleh negatif, tapi within 6 hours they can turn positive kalau you suspect simptom-simptom ovulasi tu ada. Some wanita, ya, dia boleh rasa sakit ovulasi. Tak semua orang, tapi setengah wanita dia boleh rasa, oh tu sakit ovulasi. And then dia tengok, ada putih telur, ada rasa adalah pertengahan bulan, ya, masa tengah waktu subuh. So dia boleh rasa sakit. Okay, setengah wanita, tapi setengah tak dapat rasa. That's normal. Itu variasi biasa. So jangan risau kalau tak rasa sakit tu. Okay, alright. Puan Waju Umairah, ya, dok, kalau orang yang ada satu tube fallopian sahaja boleh jadi OPK positif tu daripada bahagian yang tak ada tube kan? Ke salah? Ya, betul. Dia boleh positif juga sebab apa yang dia detect adalah ovulasi. Okay, ovulasi berlaku dekat ovary. Okay, so tak kisahlah tube tu sebelah ada atau sebelah tu tak ada, ataupun kedua-duanya tak ada, dia boleh dapat juga ovulasi sebab dia detect telur yang dilepaskan daripada ovary dia. Okay, so itu yang kita yang dia detect hormon LH yang bantu ovulasi berlaku. So dia tak ada kaitan dengan tube tu. Okay, so ramai yang tanya doktor, kalau tube dah tak ada ataupun tube tersumbat, ke mana perginya telur tu? Okay, so telur tu akan diserap oleh badan. So dia akan pergi dilepaskan ke kawasan pelvis lah, ya, pergilah ke mana-mana yang dia pergi, ya. So dan dia akan diserap oleh badan seterusnya. Okay, so itu yang betul. So puan punya pemahaman tu betul lah, masih boleh positif. Okay, sebab dia detect hormon LH ovulasi, bukannya tengok sama ada tube tu dapat tangkap telur tu ataupun tidak. Okay,
Okey, Puan Ira Afifah, salam dok. Kalau period lama minimum 10 hari ke maksimum 14 hari, tapi regular period 28 hari cycle dia, ada possibility tak every cycle terlepas ovulasi sebelum bersama? So macam mana ya? So maksudnya dia punya period ni panjang. Okey. Tapi kitaran dia masih 28 hari. So dia bersih basically 2 minggu sahaja. Boleh tak ovulasi? Okay. So dari segi apa yang kita nampak, yes, ovulasi masih berlaku. Okay. Tapi kita kena periksa juga kenapa period tu panjang. Okay. Adakah period tu panjang sebab dia spotting lama? Okay. Ataupun dia ada bleeding daripada tempat lain macam polip ke menyebabkan period dia panjang, ya? Ataupun ada tak sebab-sebab lain. Okay. So kena pergi check, kena scan balik sebab period yang sampai 14 hari ni dia tak normal. Okay. Kena check. Okay. Dan pastikan tak ada masalah. Kemungkinan besar dia punya hormon punya balance tu, dia punya kitaran hormon dia masih stable, masih betul, tapi chances untuk mengandung, maksudnya ovulasi, persenyawaan, penempelan tu nak berlaku, mungkin ada isu sebab period dia panjang. Okay. Contohnya ada setengah wanita dia ada polip. Okay. So mungkin dia ada bleeding dari polip, so dia punya bleeding tu macam spotting, ya. Darah merah dia tak dia punya haid tu tak lancar, so mungkin itu sebabnya. Ataupun ada contohnya wanita tu dia pernah buat bersalin secara scissor sebelum ni, ya. So luka parut scissor tu tak heal dengan baik, dia tak tutup dengan baik, so dia ada macam pocket di mana darah beku tu ataupun darah haid tu terkumpul kat situ. So apa yang terjadi, dia period dia jadi panjang sebab dia banyak spotting, sebab daripada pocket tu darah dia accumulate dekat situ. Okay. So itu yang menyebabkan period dia panjang. So isunya ovulasi berlaku tapi kemungkinan penempelan tu susah nak berlaku sebab keadaan dalam dinding rahim tu tidak memuaskan. So please do check kenapa period panjang. Pastikan tak ada isu yang boleh mengganggu persenyawaan, penempelan seterusnya. Okay. Alright. Puan Nayazila, selamat malam dok. Selamat malam puan. Ada specific time untuk bersama? Ada pandangan sperma aktif 12 hingga 3 pagi. Okey, tak ada specific time. Yang pentingnya bersama kerap 2 hingga 3 kali seminggu. Kalau nak ikutkan dari segi kajian, 2 hari sebelum ovulasi adalah peratus paling tinggi untuk mengandung. Sperma sentiasa aktif, dia tak kisah pukul berapa. Okay. So tak kisahlah 12 hingga 3 pagi. Saya tak pernah jumpa kajian yang kata okay, sperma is the best time. Yang paling aktif masa 12 hingga 3 pagi. So ini may not be tepat. So just wonder macam kat mana puan dapat data ni, sebab ni menarik juga sebab dia banyak mitos-mitos yang mengenai waktu bersama, ya, waktu cara nak bersama semua tu. Tapi sebenarnya sperma tu sentiasa aktif, sperma yang sihat dia sentiasa aktif bila-bila masa saja, ya. So tak semestinya dia tak ikut kitaran waktu ataupun dia tak ada kaitan dengan kitaran hormon lelaki. Okay. So hope that answer the question. Yang penting kerap bersama. Okay. Alright. So dari Puan Jari Tembam. Okay, hi doc, I just miscarriage. Oh dear. So sorry to hear about that. And I did DNC and until now I didn't get my period. When can I do the testing and when is the best time to conceive? Sebab I baru je dapat first dose Sinovac. Okay. Alright. So basically Puan recently miscarried. Okay, 9 Jun. Okay. So sekarang ni dah 3 Julai, ya. So baru lagi. So bila buat DNC, sometimes kitaran haid tu dia lari sedikit daripada kitaran yang sebelumnya. So bagi masa lagi. Okay. So give about like a couple of more weeks, 1 or 2 weeks. Okay. Maybe by end of July, kalau tak ada period, maybe you can check, ya, kenapa period tak datang. Okay. There is no rules bila boleh mengandung balik. Okay. It all depends on each couple.
because some couple they would like to take some time to rest a bit, okay, some would like to just keep on trying, okay. Dari segi sains dari segi kajian, dia tak ada kata you boleh you kena merancang dulu 2-3 bulan and then baru mengandung. Tak semesti macam tu. It's all depend on each couple bila dia rasa ready untuk mengandung semula, okay. Sebab some is quite traumatic for each couple to go through again and then dia macam menghantui kita bila kita lalui daripada 1 minggu ke 1 minggu nanti bila kita mengandung, dia menghantui sebab kita risau adakah kandungan ni sihat kita risau na'udzubillah kalau ada tanda-tanda bleeding ke ataupun adakah kandungan ni boleh berjaya mengandung sampai bersalin nanti So itulah perkaranya. So that's why some couple will take quite sometime maybe 1 to 2 months ataupun ada juga, tapi ada juga yang just nak keep on trying because basically kalau miscarriage sekali dia tak akan memberi apa-apa impact kepada kandungan yang akan datang. Dari segi kajian selalunya macam tu, unless na'udzubillah masa miscarriage tu ada some complication macam ada jangkitan ke, ada tumpah darah then maybe masa tu kita kena check balik kena make sure kalau ada jangkitan tu dah well treated kalau ada tumpah darah make sure that kita punya iron level dah go up and then kita dah ambil suplemen macam folic acid, vitamin D, nak optimizekan keadaan sebelum mengandung balik. So those are the thing yang kena consider. Kalau dah baru dapat first dose Sinovac, okay, so now you all know that all vaccine dah diterima boleh dipakai untuk ibu mengandung daripada usia kandungan 14 minggu hingga 33 minggu. Kalau dulu hanya Pfizer sahaja, tapi sekarang Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca dah dibenarkan untuk diambil oleh ibu mengandung daripada 14 minggu sampailah 33 minggu, okay. So kalau you baru dapat first dose Sinovac, maybe you can consider complete your second dose sebab Sinovac dia sebulan je, okay. Then maybe you can try again about a month after your second dose of Sinovac untuk mengandung balik, okay. Tapi sekiranya you dapat first dose Sinovac and then you pregnant, then most likely your second dose might need to be delayed until you 14 minggu ke atas, okay. So those are the thing yang akan change lah, okay. Dari segi efficacy dia ada tak impact kalau kita lambatkan the second dose compared to the actual timetable. So those are the thing yang data kita tak ada lagi, so we have to see with more data lah macam mana, okay. Alright, Miss Bani Ban, Dok, kalau dah ambil Clomid 3 cycle keempat tak period tapi pregnancy test negatif, adakah cycle period terganggu sebab Clomid? So dia dah ambil 3 cycle Clomid tapi cycle keempat tak period tapi pregnancy test negatif, okay. So basically kena tengok kenapa cycle keempat ni tak dapat period, okay. So sometimes mereka yang ambil Clomid ni adalah sebab PCOS. It's not so much about the Clomid, it might be because of PCOS itself, the key inside, okay. So kalau tak dapat period, selalunya kita akan repeat balik scan pas kalau urine press test negatif, so most likely because of dinding rahim tebal, telur tak matang so then kita akan bagi ubat untuk withdraw dapatkan period dan kita akan start balik Clomid, okay. So jaranglah tak dapat period sebab Clomid. Sebab Clomid tu dia buatkan ovulasi berlaku. So bila ovulasi berlaku, maka 2 minggu selepas ovulasi you akan dapat period, okay. So sama ada masa cycle ketiga ambil Clomid tu atau cycle keempat ambil Clomid tu, dia punya effect is not, Clomid tu tak ada effect dari segi pembesaran telur tu. So that's why bila ambil Clomid kena pantau. Maksudnya bila hari ambil Clomid 5 hari daripada cycle tu, so kena pantau, kena buat ultrasound mungkin hari ke-12 ke-13 tengok ada tak telur besar. Sebab some women dia ada PCOS, kita bagi Clomid dia tak load, dia ada resistant, dia buat dirt je dengan Clomid tu. So sometimes if that happens, so maksudnya Clomid tak efektif untuk dia, sama ada kena increasekan dos tu ataupun kena pakai ubat yang lebih kuat seperti suntikan hormon untuk besarkan telur, okay.
So kena bincang dengan doktor puan, mungkin kena check balik, tengok kat mana isunya. Most likely is the PCOS yang kicks in. Okay. Alright, Puan Hashima, doktor macam mana nak tahu ada endometriosis? Saya Hani. Hai Puan Hani. Okay, sorry ya, kita panggil dia Puan Hashima. Okay, Puan Hani. So macam mana nak tahu ada endometriosis? So endometriosis ni adalah keadaan di mana sel-sel dinding rahim berada di luar rahim. Okay, so bila kita dapat period, sel dalam dinding rahim, you dapat period boleh keluar kat vagina, dekat faraj. Tapi sel-sel endometriosisnya luar rahim, dia tersekat, dia pun dapat bleeding juga, tapi dia tak ada tempat nak pergi. So kalau dia ada dekat ovary, dia boleh jadi cyst di mana ada darah beku kat situ. Okay, so macam mana kita nak tahu? So sometimes kita boleh detect endometriosis dengan ultrasound. Okay, di mana bila kita buat ultrasound, kita nampak ada darah beku berkumpul dekat ovary. Okay, so kita nampak bentuk dia macam klasik endometrioma, dia panggil ada darah beku kat ovary. So itu adalah endometrioma. So kita boleh diagnose daripada situ. Tapi sekiranya tak ada cyst, okay, hanyalah tumpuk-tumpuk endometriosis tu. So endometriosis macam mana bentuk dia? Dia macam sebut belerang, sebut senapang tu. Bila kita kena buat laparoskopi, baru kita boleh nampak dengan mata kasar kita. Bila kita buat operation, yang mana kita masukkan kamera dekat pusat tu, dan kita boleh diagnose endometriosis. Okay, simptom-simptom endometriosis yang mungkin suggest ada endometriosis adalah seperti sakit period senggugut yang kuat, macam sampai kena ambil MC ataupun ambil ubat yang kuat, tetapi kadang-kadang tak ada simptom langsung, ataupun simptom dia sakit macam biasa je, tak adalah teruk sangat, tapi bila kita masuk kamera, kita nampak ada endometriosis. So sometimes it can be tricky juga. Symptoms lain, contohnya kita nampak tube tu block, bila kita buat HSG, tube block ataupun tube bengkak, itu mungkin juga tanda-tanda ada endometriosis. Okay, alright. So Puan Ida, Dok mohon save live ni, nak tengok dia. Okay, yes, InsyaAllah saya akan save dalam IGTV. Okay, Puan Hanisah Ismail, Dok sebelum test OPK tu tak boleh makan dan minum ke? Boleh Puan, tak ada masalah nak makan minum, sebab basically dia test ujian air kencing. So dia basically pakai dipstick je, macam ujian urine pregnancy test tu. So tak ada kaitan dengan tak boleh makan ke, sebab dia bukan check gula, dia bukan check darah kita, dia hanya ujian air kencing. So boleh makan minum macam biasa, tak mengganggu. Okay, Puan Hani, dan kalau masuk ovulasi biasa lenguh 2 peha ke bawah tu biasa ke, dan bila sepatutnya buat BD, bila sepatutnya BD buat kot. So kalau ovulasi lenguh-lenguh 2 peha tu biasa ke? Susah juga nak cakap, sebab ovulasi usually daripada kiri dan kanan ada satu telur yang besar, dan satu telur yang besar tu usually either one, ada sama ada ovary kanan ataupun ovary kiri. Jaranglah dua-dua sekali. Okay, so selalunya bila kita sakit ovulasi, sebelah je kita rasa. Dan kalau buat scan, kita nampak ada telur besar belah kanan ataupun telur besar belah kiri. Okay, so kalau lenguh 2 peha ke bawah tu, kena check balik kenapa kat situ. Adakah dia endometriosis? So usually endometriosis adalah sakit sebelum period nak datang atau masa period nak datang. So mungkin ada kaitan kat situ. Sebab selalunya ada yang sakit belakang, sakit pinggang, sakit dekat pelvis, kat ari-ari. So it might be that. Okay, alright, Cik Izzati, apa khabar? Okay, then Puan Lil Miss B, Assalamualaikum. Kalau bersama sehari selepas test OPK positif, ada kemungkinan untuk lekat? Yes, masih boleh. Ada masih lagi chance untuk mengandung, sebab kita tahu graf tu dia bukannya kosong, dia bukannya tak ada chance langsung, tapi kita talk about peratus mana yang paling tinggi adalah 2 hari sebelum ovulasi. Tapi masa hari ovulasi tu masih lagi boleh mengandung. Begitu juga 1 hari selepas
ovulasi berlaku, maka masih ada lagi chance. Okay, so that's why kita suruh galakkan kalau aim masa waktu subuh untuk kerapkan bersama masa waktu subuh. Tapi kalau rasa tak nak check waktu subuh ataupun just nak bersama dalam seminggu 2-3 kali pun that's fine. Okay, Cik Izzati, dok, saya dengar lepas gugur biasanya subuh. Senang lekat, betul ke? So well, basically kalau ikut kajian tak ada basically kata oh lepas gugur boleh melekat tak ada lebih subuh daripada biasanya. Susah sikit nak tahu sebab apa yang kita dengar, okay, dia dah gugur sebelum ni, lepas dia gugur dia mengandung. So maybe daripada situ mitos tu dapat dekat situ. Okay, yang kita tahu kebanyakan sebab kenapa gugur adalah sebab bayi tak sihat. Okay, dia macam natural selection. Okay, bila bayi tak kuat, bayi tak sihat, hikmahnya berlaku kegugurannya. So dia basically dari segi natural selection lah, yang tak sihat dia tak kuat untuk membahagi seterusnya. Okay, so itu yang berlaku. So tak semestinya tak ada kajian yang menunjukkan lepas gugur dia jadi lebih subuh. Tak, sebab ramai yang cerita lepas gugur dia mengandung dan bersalin, tak ada masalah. So that's why orang dia mungkin dari segi situ kot mitos yang kita dapat. Okay, alright. Alin Syakira, salam dok, nak tanya kalau pasangan bersama tapi hanya suami sahaja yang erection, ada possibility untuk pregnant ke? Okay, mungkin maksudnya adalah bila bersama tapi suami saja yang sampai ataupun reach orgasm dia. So tapi isteri tak reach orgasm. So itu basically masih boleh mengandung, dan orgasm ni dia tak ada apa-apa impact kepada chance untuk mengandung untuk wanita, ya. Sebab yang penting kita nak sperma tu berada dekat faraj. Okay, asalkan dia masuk, sperma tu masuk kat faraj dan sperma tu boleh swim ke dalam rahim, then that's fine. Okay, yang kita risau katakan contohnya dia bersama tapi dia ejaculation berlaku di luar. So chances untuk mengandung dia kurang sebab spermanya di luar daripada faraj. Okay, so itu je yang akan mengganggu. Tapi sekiranya bersama, air mani berada dalam faraj, tak kisahlah sama ada wanita tu dia sampai dia punya orgasm ataupun tak, itu tak penting untuk mengandung. Okay, tapi of course untuk hubungan suami isteri yang tu kena boleh. Ramai couple-couple yang tanya juga dengan saya, especially couple-couple yang baru berumah tangga, ya. Yang tu insya-Allah with time, okay, bila suami memahami isteri, isteri memahami suami, ya, dan lama-lama insya-Allah you all akan master, dan insya-Allah boleh sampai orgasm dan tahu bagaimana nak ke arah situ. Okay, alright. Okay, seterusnya Zafan Farhana, hai doktor, kalau period cuma dalam 4 hingga 5 hari tapi kitaran normal je, kira ovulation tu akan normal atau kemungkinan awal? Okay, maksudnya period dia 4-5 hari, that is still within a normal range, ya puannya. And then kitaran haid tu normal. Okay, so yes, masih boleh berlaku ovulasi. So ovulasi tu bila? 2 minggu sebelum haid. Okay, so kalau puan nak kira 2 minggu sebelum haid, basically tengok kitaran haid puan berapa hari. Okay, so ini retrospektif, tapi untuk bulan yang akan datang boleh gunakan sebagai ukuran. Okay, so basically dari segi haid tu pendek tak semestinya bermaksud tak ada ovulasi, asalkan kitaran tu tetap. Okay, Puan Ai Akina, dok, lepas gugur saya period panjang 10 hingga 12 hari, tapi cycle biasa 30 hari, normal ke? Okay, so basically apa yang kita galakkan untuk puan buat adalah untuk mungkin buat pemeriksaan, check balik. Okay, kita galakkan tengok balik dari segi ketebalan dinding rahim tu, tengok kenapa period ni panjang sampai 10 hingga 12 hari. Adakah haid tu dia punya darah tu turun normal, ya, merah ataupun spotting ke, ataupun nak pastikan tak ada masalah lain. So contohnya jangkitan boleh berlaku selepas keguguran. Okay, kalau semuanya okey dan itu adalah kitaran yang normal dah, ya, semuanya okey, dan basically kita boleh anggap tu sebagai normal. Tapi kena check dulu sebab dia a bit panjang, especially kalau 12 hari. Okay, alright.
Okay, so Puan Ika Hamzah, macam OPK yang ada orang guide dog dengan apa yang dia bagi tahu selepas negatif balik boleh bersama. Jadi keliru sikit dok, ada penjelasan. Macam OPK yang ada orang guide dengan apa yang dia bagi tahu lepas negatif balik boleh bersama. Maksudnya dia buat OPK, lepas tu dia negatif, lepas tu boleh bersama. Saya tak faham sikit. Dia minta Puan Ika untuk explain sikit lagi. Nanti saya cuba tengok apa maksudnya. Okay. Sebab setengah orang dia gunakan OPK ni sebagai waktu untuk tidak bersama. Contohnya dia tak nak mengandung lah. Okay. So dia gunakan the other way round. Okay. Itu maksudnya. Okay. So Puan Ain Akina, kenapa period jadi panjang after miscarriage? Okay, pun sama. Kita kena check balik kenapa period tu jadi panjang. Okay. Sebab yang kita risau kadang-kadang dia ada jangkitan ya, ataupun ada lagi tisu yang masih tak turun lagi ya. So minta kalau period jadi lari panjang sangat selepas miscarriage, kena check, especially kena check dinding rahim, buat ultrasound transvaginal supaya boleh nampak dengan lebih jelas. Sometimes kena tengok kalau ada tanda-tanda jangkitan yang boleh menyebabkan period kita jadi panjang. Okay. Puan Una ni Namuna, Assalamualaikum doktor, ada beza ke endometriosis dengan cyst? Okey. So ada sedikit tapi tak ada overlap. So kalau endometriosis ni dia adalah macam basically penyakit di mana sel di dinding rahim berada di luar. Okey. Dia boleh berada di mana-mana, termasuklah kat tube fallopian, dekat usus, dekat pelvis, dekat ovary ya. So setiap kali period mereka ni tak ada tempat nak turun. Okey. So boleh bertakung dan boleh menghasilkan radang kat dalam pelvis. Kalau dia berada di dalam ovary, so darah tu akan bertakung. So bila darah bertakung dia jadi cyst. Okay. So cyst tu selalunya dia panggil chocolate cyst ataupun darah beku kat situ. Okay. Sebab dia adalah actually old blood lah bila kita buang cyst tu. Tapi so itulah endometriosis tu boleh jadi cyst, di mana kita panggil dia endometrioma. Okay. Tapi ada juga jenis cyst yang lain yang bukan endometriosis, yang bukan darah beku, yang bukan chocolate cyst, di mana dia ada macam air dalam dia ya. Dia panggil simple cyst ataupun corpus luteal cyst ya. Ataupun nauzubillah dia ada cyst yang berbahaya lah ya, macam cyst cancer macam tu, yang dia ada isi juga kat dalam dia. So itu yang basically yang ada overlapping sedikit. Tak semestinya endometriosis tu dia hanyalah cyst sahaja, dan cyst juga tak semestinya adalah endometriosis. Okay. So usually kita akan apa buat, kita akan buang cyst tu dan kita hantar kat makmal, and then mereka akan tengok bawah mikroskop, tengok apakah diagnosisnya. Okay. Alright, Puan Nurul _my, Doctor, what to expect for the meeting of IVF? What to expect for the meeting, maksudnya apa yang kita nak expect masa kita jumpa bila nak buat rawatan IVF. Okay. So basically selalunya apa yang kita buat, katakanlah Puan datang nak start IVF. So hari kedua, ketiga period tu kita akan minta datang sebab kita nak buat scan. So ramai yang tanya, doktor, takkanlah tengah period heavy ni nak buat scan bawah? Betul ya, kita buat sebab kita nak pastikan dinding rahim tu nipis ya. Pastikan folikel-folikel tu kecil ya. So kalau kita scan perut, kita tak nampak dengan jelas. So scan bawah transvaginal lebih jelas lagi. So kita nak pastikan kita nak start ni pada waktu yang betul. So at the beginning of your cycle, in the beginning. Okay. So in the beginning of your cycle, selalunya dinding rahim tu akan nipis, folikel akan kecil, tak ada cyst. So that's when kita akan buat scan tu. That's why itu perlunya scan. Memang tak selesa, okay, tapi don't worry, we are used to it. Dan kita pun tak ingat pun. So make sure bawa pad bawa maybe pad extra dan tisu semua basically kita provide lah. Pakai, make sure baju tu yang senang lah juga, sebab kadang-kadang bila kita buat scan tu baju tu terselit kat bawah punggung. So make sure dia betul-betul angkat, sebab takut nanti boleh bocor ke, boleh terkena ya. So and then lepas tu kita pastikan yes, we are at the right time to start the IVF.
Dan kita akan tengok tarikh sesuai tak. Okay, so selalunya kita akan kutip telur ataupun the OPU tu, usap pick up tu adalah pada hari ke-12. So kita akan tunjuk, okay, ini tentative tarikh kutip telur contohnya. Okay, sesuai tak, especially suami boleh tak datang masa hari tu sebab dia nak kena bagi sampel sperma kan. So those are the time yang kita akan bincangkan, dan kita akan tengok nak bagi hormon dos berapa and then kita tengok protokol yang sesuai semua. Selalunya sebelum tu kita dah bincang roughly, kita dah tahu dah untuk couple ni kita akan pakai protokol ni, sebab sebelum tu kita ada buat ujian saringan, tengok dia punya result telur dia tengok sebab kenapa dia memerlukan IVF. Okay, and then lepas tu akan berjumpa dengan nurse, dan nurse akan ajar couple macam mana nak buat injection bila appointment seterusnya, ada sign consent form. So selalunya first appointment mungkin dengan doktor sekejap je, tapi lebih lama juga makan masa dengan nurse sebab mereka nak ajar cucuk macam mana nak cucuk hormon tu, nak pastikan puan dengan suami comfortable confident nak buat. Okay, ada apa-apa barang soalan dan masa tu kita akan bagi the first batch of ubat lah nak bawa balik dan selalunya kita bagi cooler cooler bag lah, dia dapat handbag baru sebab dalam tu ubat tu kena simpan dalam fridge. Okay, jangan lupa ubat kena simpan dalam fridge, bukan dalam freezer, tapi dekat tempat simpan sayur ataupun tempat simpan buah. Okay, so yang kalau saya kata atas, setengah orang freezer dia kat atas, so ada orang freezer kat bawah, so dekat tempat yang bukan untuk frozen. Okay, so itu yang berlaku dalam first meeting masa buat IVF. So and then seterusnya kita akan jumpa after 5 days, after 6 days, kita tengok balik macam mana folikel tu membesar ke tak selepas kita start hormon suntikan tu and then seterusnya ada satu lagi scan some people kita kena scan lebih kerap sebab kadang-kadang telur tu lambat sikit membesar. Okay, some dia just on time, tak ada masalah. Okay, dan lepas tu kita akan buat OPU, usap pick up ataupun kutip telur, and then lepas tu plan sama ada nak buat fresh transfer ataupun frozen transfer. So itu berlaku juga masa first appointment. Kita akan ambil darah juga, nak pastikan dari segi infectious status macam hepatitis B, hepatitis C, HIV, syphilis, kita akan buat nak pastikan clear lah. Alright, Nurul Kamaruzaman, salam dok, salam puan. Okay, Puan Sofia Adil, doktor nanti save ya. Oh sorry, line tak clear ya. Okay, tak clear tak line ni. Okay, ya. Saya akan save dekat IGTV. Puan Umu Sulaiman Salim, Assalamualaikum dok. Untuk yang ada PCOS, boleh ke minum soy protein dari Shakely? Contoh elderberry Shakely. Sebab ada baca untuk yang ada PCOS better elakkan produk yang ada soya. Okay, kenapa orang PCOS ramai kata jangan minum soya? Sebab PCOS tu hormon estrogen dia tinggi, dan soya ada estrogen dalam dia. Tapi sebenarnya sebenarnya estrogen yang banyak ni diproducekan daripada mana? Daripada ovary kita. Okay, so basically kalau nak minum soya tak ada masalah, sebab kalau kita tengok kepekatan estrogen dalam soya tu sikit sangat kalau dibandingkan dengan estrogen dan dikeluarkan oleh ovary kita. Okay, so basically kalau kita makan berpada-pada macam kalau nak makan soya tu kena berbakul-bakul soya yang kena banyak untuk memberi kesan kepada level estrogen kita. So sebenarnya tak ada masalah nak makan soya untuk wanita yang PCOS. So ini banyak mitos lah pasal PCOS ni. Tak ada isu kalau nak makan soya, nak makan taufu tauhu boleh je, tak ada masalah. But of course dengan kadar yang macam kita makan biasa, mana ada orang makan banyak-banyak kan, macam berbalik-balik, tak ada. So that's not a problem. Okay, alright. Putri Hidayu, yes, saya akan save dalam IGTV. Okay, terima kasih dok atas jawapan. Terima kasih puan. Puan Unani Namuna, doktor, kalau cyst di ovary yang saiz dia 1.5 cm, ada ke cara nak kecutkan ataupun hilangkan dia? Okay, kita tengok cyst tu jenis apa. Kalau clear cyst, sometimes kalau saiz dia kecil sahaja,
usually like dalam 1-2 cm macam tu kita akan pantau sahaja, ya. Sometimes kita boleh bagi ubat hormon yang contohnya nortestosterone ataupun ubat Progynova, ataupun ubat perancang, pil perancang untuk bagi sebulan supaya dapatkan kitaran yang baru. Sometimes sis tu akan kecut. Okay, kalau boleh, kalau lah isu dengan rizab telur contohnya, kalau sis kecil kita tak nak buat operation sebab nanti habis telur-telur dia. So bila kita buat operation, kita buang kulit sis tu, kita akan terbuang sekali telur-telur yang sihat. Okay, so selalunya untuk wanita yang sis dia tak besar, yang tak mengganggu, kalau boleh kita tak nak kacau sis dia dengan buat operation sebab kita takut nanti habis telur-telur dia kita terbuang sekali. Okay, alright. So Puan Nazi, doktor, jika tarikh second dose vaksin 28 Julai dan coming period 18 Ogos, jadi kena tunggu cycle bulan 9 lah untuk initiate IVF procedure. Roughly nampak macam tu sebab basically kalau usually kita katakan tunggu around sebulan selepas second vaksin ataupun selepas vaksin diterima. So usually kita akan kata macam tu lah. Okay, tapi tak apa, I mean like sebulan it will not memberi significant impact kepada result telur tu sebab it just like a month sahaja, ya. Dan kita kena faham insya-Allah kita akan dapat protection yang kuat kepada COVID sebab COVID pun adalah penyakit yang berbahaya, especially na'udzubillah kalau kita mengandung, kita dapat COVID, at least bila ambil vaksin ni dia akan kurangkan risiko dapat jangkitan COVID. Okay, so it's not that kita not doing anything, ya. Sebab zaman pandemik ni kita kena make sure juga yang kita ni selamat, yang kita sihat, ya, dan kita ada protection yang kuat, ya. So sementara tu pastikan teruskan gaya hidup yang sihat, suplemen, ya, folic acid, vitamin D3, kalaupun ambil CoQ10, ya, boleh buat masa ni. And then just beberapa extra 1 bulan sahaja, insya-Allah dia tak memberi kesan yang buruk kepada result telur ataupun outcome IVF tersebut. Okay, so kita nak hampir akhir pada rancangan kita. So saya hanya jawab satu lagi soalan daripada Puan Nurul Kamarul Zaman. Doktor, after taking Lukrin injection memang ada masa badan akan rasa panas ke? Ya, betul Puan. Lepas ambil Lukrin kita akan rasa panas-panas juga sebab apa yang terjadi, dia suppress kita punya ovary punya activity, di mana ovary tu mengeluarkan hormon estrogen yang kurang, ya. So dia macam ala-ala kita macam pre-menopause sedikit, ya, di mana estrogen kita akan kurang. So that's why you rasa panas, ya, rasa kulit kering, ya, rasa tak sedap badan, susah nak tidur, ya, setengah tu. Sebab hormon estrogen tu rendah, tetapi hanya sementara sahaja sebab bila ubat Lukrin tu hilang dia punya efek dan dia akan kembali kepada asal kepada normal. Okey, perlu ambil Panadol ke? Well, Puan boleh ambil Panadol kalau it helps you dari segi kalau sakit-sakit badan tu semua, boleh, tak ada masalah. Okey, alright. Okey, Puan Sulaiman, alhamdulillah Dok, thank you, terima kasih sudi join kita punya live ni malam-malam Sabtu ni. So yes, tunggu period insya-Allah. Meanwhile teruskan healthy lifestyle dan suplemen kalau tu. Dok, thanks daripada Puan Nurul _my. Thank you Doc for the answer. Berapa approximate cost untuk first appointment IVF? Okay, so selalunya kita buat konsultasi dulu, ya Puan. Kalau first appointment selalunya dekat Sofia dalam 130 dan scan dalam 110, okay. Tapi follow up dalam 80. Dari segi appointment untuk IVF, dari segi package IVF depends on Puan punya protokol apa yang sesuai. So kalau protokol ada yang starting daripada 13,800, ada yang 16,800, tapi I think maybe the best, lebih baik kita tengok dari segi kesesuaian Puan protokol mana, bergantung kepada result telur, kenapa kena buat rawatan IVF ni, ya. So itu antara perkara yang kita bincangkan pada konsultasi pertama sebelum kita start IVF itself. Okay, alright. So okay, so basically
Itu saja dari saya kali ini sebab kita pun dah tamat. So kalau ada apa soalan, minta maaf saya tak boleh nak answer the following question, tapi boleh DM saya dan insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk jawab soalan-soalan yang datang. Okay, insyaAllah minggu depan kita akan cakap pasal PCOS. Okay, so pada waktu yang sama insyaAllah kita akan bincang pasal PCOS in the next few weeks. Maybe 1 atau 2 minggu ni nak cakap pasal PCOS je. So kalau ada apa soalan, maybe boleh simpan ataupun boleh DM saya, dan kita akan jumpa minggu depan pukul 9 hari Sabtu malam. Sekian saja. Assalamualaikum. Take care everyone. Sehingga kini minta maaf apa-apa kekurangan, dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.